Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Risalah Tauhid, perbahasan muka surat 103 Rumi, Jawi muka surat 63. Jawi 63, Rumi 103. Percayakan nabi-nabi dan rasul-rasul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya bahawa ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita dalam membahaskan sekarang ni mudah dah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan rasul. Jadi tak banyak syarahan, pendek aja syarahan, kita baca aja. Sebab dia sedang membicarakan maklumat nabi dan rasul. Yang mana katanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut wajib, siapa tak buat dosa. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, akil dan baligh. Percaya bahawa, dia kena percaya, setiap orang mesti percaya. Ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah ada utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul. Beberapa banyak, beberapa jumlah. Ada jumlah yang Allah utuskan. Allah lantik sebagai rasul dan nabi. Yang ia jadikan mereka itu, yang Allah jadikan mereka itu sebagai nabi-nabi dan rasul, kerana memberi rahmat kepada alam. Tujuan rasul ada ni kerana rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat sekalian alam. Mulanya Nabi Adam. Nabi yang pertama wajib kita i'tiqad adalah Nabi Adam. Dan kesudahannya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu wajib i'tiqad setiap orang. Wajib i'tiqad, kita wajib pegang dan wajib ajar anak gitu. Kecil-kecil lagi ajar dah. Ya, boleh terima pengajarannya, kalau kita ajar boleh terima je, kita beritahu dah. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Maka jadi suatu kewajipan atas kita, orang mukallaf, wajib atas kita akhir balik ni, mengetahui bilangan-bilangan rasul, mengetahui bilangan rasul-rasul itu dengan jalan ijmal. Setiap orang wajib tahu tentang rasul, ataupun bukan tentang, wajib tahu bilangan ada berapa rasul secara ijmal, secara umum, secara borong, secara am, iaitu bahawa kita beriktikad dan percaya ada bagi Tuhan beberapa banyak nabi-nabi dan rasul yang tiada mengetahui bilangannya melainkan Allah Ta'ala juga. Jadi kita orang yang beriman, maka kita wajib beriman bahawasanya Allah ada utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul
sejak zaman Nabi Adam, sejak manusia yang pertama sampai Nabi kita, Nabi Muhammad. Ada. Berapa? Hanya Allah je yang tahu. Tetapi fardu ain yang tadi secara umum, banyak mana aku beriman dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utuskan. Gitu aja secara umum. Berapa banyak Allah utuskan pun semua aku beriman. Berapa banyak bilangannya pun. Tetapi fardu ain, yang fardu ainnya setiap orang mesti tahu satu persatu, detail. Kita mengetahui dengan jalan tafsil, dengan jalan detail satu persatu. Akan bilangan-bilangannya bagaimana yang telah ketentuan di dalam Quran. Walaupun Nabi dan Rasul tu ramai, kita tak tahu berapa banyak. Kita wajib beriman secara umum. Cuma secara detail kita wajib beriman yang disebut dalam Quran. Maka wajiblah kita beriman kepadanya satu persatu sebanyak 25 orang. 25 orang Rasul ni wajib kita iman satu persatu. Apa maksud beriman satu persatu? Cerita Nabi Ilyasak. Siapa tahu? Nabi Ilyasak. Tahu Ilyasak tu ada disebut dalam Quran. Apa kisah dia? Tak tahu Nabi Ilyasak ni cerita apa. Tak tahu, tak lepas fardu ain. Bukan. Bukan gitu. Bukan maksud itu. Maksud fardu ain, 25 orang mesti tahu secara satu persatu tafsil adalah, ni dia. Adapun kehendak mengetahui seseorang dengan jalan tafsil, dengan jalan detail, dengan jalan terperinci ni, bukan tahu cerita dia satu persatu. Habis tu, iaitu sekira-kira. Jika ditanya orang akan dia, daripada tiap-tiap seorang daripada Rasul yang 25 orang itu, niscaya dapat dijawabnya dengan bahawasanya ia Rasul. Bukan kena hafal satu-satu nama tu. Sampai kena hafal, sampai kena nyanyi ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tak perlulah sampai macam tu. Tapi kalau hafal satu-satu, sama ada menyanyi ataupun hafal, baguslah. Tapi fardu ainnya bukan hafal satu-satu. Habis tu macam mana? Sekadar kalau disebut, dia akan menjawab itu Rasul. Itu lepaslah fardu ain. Daud, Nabi. Saleh, Nabi. Macam tu lah. Zakaria, Nabi. Hud, Nabi. Macam tu. Karim. Tak tahu siapa. Macam tu. Nuh, Nabi. Syuaib, Nabi. Zamri mana pula ni? Tak tahu lah siapa. Macam tu. Bila disebut yang betul, itu Nabi. Bila sebut yang salah, tak tahu siapa. Macam tu. Maka jika boleh macam tu, boleh disebut macam tadi tu. Yelah, dah terlintas nama Zamri lah. Tak boleh sebut sebut aja muncul. Jadi bila macam tu, Ibrahim, Nabi. Ismail, Nabi. Ibrahim dengan Ismail apa hubungan? Tak tahu. Tetap lepas juga fardu ain. Tak semesti kena tahu hubungan tu. Tak semesti kena tahu juga hubungan. Cuma kena tahu satu-satulah. Kena tahu satu-satu. Bila disebut Luqman. Luqman memang ada dalam Quran. Tapi khilaf ulama. Maka tak tahu pun tak apa. Maksudnya tak tahu Luqman tu siapa, tak apa. Sebab khilaf ulama, Luqmanul Hakim tu kan yang dalam Quran tu kan. Ada kata ianya Nabi, ada kata dia bukan. Jadi kalau macam tu tak ada masalah. Adakah perlu dalil untuk sebut nama Nabi tu? Tak perlu. Mana dalilnya? Tak perlu.
Mana dalil Nabi Ilyas adalah Nabi dan Rasul? Dalam Quran, mana? Tak perlu. Cuma, bila disebut, dilintaskan nama tu, kita tahu dia Nabi dan Rasul. Cukup. Sebanyak 25 orang. Maka nama Rasul yang 25 tu siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ni dia. 25 tu. Yang terakhir 25, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alaihim ajma'in. Semua tu. Sebut je salah satu ni, tahu dia adalah Nabi dan Rasul, maka lepas fardu ain. Lagi bagus, tahu cerita setiap seorang. Itu bukan fardu ain, tapi lagi bagus. Kalau cerita kat TV, kita tahu daripada episod yang pertama sampai episod yang ke-60. Kalau kita kenal artis, suami isteri, anak-anak artis. Kalau kita kenal pemain-pemain bola sepak, takkan kita tak kenal nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Yang 25 ni. Patutnya kena kenal lah. Lagi bagus. Lagi baik. Yang terbaik. Kena tahulah. Jadi kalau boleh, ini kenal Jackie Chan. Jackie Chan kenal. Apa nama tu? Salman Khan kenal. Shah Rukh Khan kenal. Tapi kenal, tahu cerita anak berapa orang, isteri macam mana. Semua kenal. Tapi cerita tentang Nabi Zulkifli tak tahu. Cerita tentang Nabi Isa tak tahu. Teruk gitu. Jangan gitu. Malulah, tapi tak salah pun. Kenal Jackie Chan, tak kenal, tak tahu Nabi Yahya, okey je. Tak tahu cerita. Tapi kena tahu Nabi Yahya tu Nabi dan Rasul. Okey je. Okey. Habis. Okey. Bilangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah bilangan Nabi-Nabi itu tiada diketahui banyaknya. Tak tahu banyak mana Nabi-Nabi dan Rasul, hanya Allah je tahu. Inilah qaul, pendapat yang terlebih utama. Inilah pendapat yang utama, yang mu'tamad lah kita boleh kata. Daripada qaul yang menetapkan bilangan mereka itu. Jika dibandingkan dengan pendapat yang menetapkan berapa orang ada Nabi, berapa orang ada Rasul, dengan pendapat ulama yang mengatakan Nabi dan Rasul tu tak tahu berapa, cuma yang wajib 25, yang itu, yang tak tahu berapa tu lebih afdal, lebih baik, lebih aula, lebih mu'tamad. Kerana apa? Kerana ditakuti barangkali termasuk orang yang bukan Nabi. Kalau dia kata Nabi ada, kalau dia kata Nabi ada 400 orang, kalau dia kata Rasul ada 400 orang, macam mana kalau Rasul ada cuma 313 orang? Maka dia telah menambah berapa puluh orang tu sebagai Nabi, sebagai Rasul. Nabi lah Rasul. Kalau dia kata Nabi ada 140,000 orang, macam mana kalau sebenar-benarnya Nabi cuma ada 123,000 aja? Contoh je tu. Maka dia seolah-olah telah menambah Nabi yang lain. Sedangkan dia bukan Nabi. Itu dia kata kat sini. Kerana ditakuti barangkali termasuk orang yang bukan Nabi. Takut-takut yang bukan Nabi pula dimasukkan jadi Nabi. Sebab angka tu lebih. Atau terkeluar orang yang betul Nabi. Ataupun sebenarnya Nabi Rasul ada 313. Dia kata Rasul ada 300. Maka dia telah tolak. Dia tak tolak. Tapi seolah-olah menolak 13 orang lagi. Baik, jangan letak angka. Cakap je. Seberapa banyak aku beriman. Kan lagi bagus. Itu pendapat yang muktamad. Jangan tetapkan. Tetapi pada setengah riwayat ada juga pendapat ulama.
Ada yang menyebut sehingga 124,000 orang Nabi. Nabi ada 124,000 daripada sejak Nabi Adam sampai Nabi kita, penutup segala rasul, penutup segala Nabi. 124,000. Ramainya Nabi. Ya ramai, tapi tahun pun beribu-ribu-ribu tahun. Memang padanlah dengan Nabi 124,000 tu. Ada ulama kata gitu. Dan yang jadi rasul daripadanya sebanyak 313 orang. Ada ulama kata rasul 313, Nabi 124,000. Cuma yang baik mana? Jangan letak angka lah. Banyak mana pun aku beriman lah. Tak kisahlah berapa angka pun. Itu yang afdal, yang terbaik. Dan yang wajib diketahui satu persatu sebanyak 25 orang. Tahu satu persatu 25 orang aja. Maksud tahu satu persatu tu maksud tadi itulah. Bila disebut namanya kita boleh yakin itu Nabi. Bila sebut nama yang salah kita kata yakin itu bukan Nabi. Ya. Bagaimana namanya yang tersebut di atas ini. Dan pangkat ulul azmi daripadanya ialah 5 orang yang ada pangkat lebih daripada lain, lebih daripada nabi-nabi yang lain, diberi pangkat. Maksudnya dari sudut kalau kita letak pangkat tu dia lebih. Dipanggil Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ini orang yang mempunyai azam yang tinggi. Azam lah. Kalau kita mati kan dia bunyi ulul azam. Ulul azam. Jadi azam tu lah azam tu. Yang kita bahasa Melayu berazam tu. Kalau hidup kan dia ulul azmi. Okay. Orang yang mempunyai azam yang kuat untuk menyampaikanlah. Berapa orang? 5 orang. Iaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. 5 orang yang ada pangkat. Yang mempunyai azam ataupun yang menerima cobaan yang sangat tinggi. Cobaan dia, ya Allah, tak boleh terbayang. 5 orang. Yang lain cobaan juga, tapi 5 orang ni lain macam dia punya cobaan. Dan yang mempunyai syariat sebanyak 6 orang. Yang mempunyai syariat sebanyak 6 orang. Ini pendapat yang pertama. Dia ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, Nabi yang mempunyai syariat adalah 6 orang sahaja. Iaitu Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh dan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ada, Sekejap. Apa dia boleh detect ni? Dia detect, dia cakap bukan cakap bahasa Inggeris. Dia suruh cakap Malay. Memanglah Malay. Okay. Alright. Jadi, pendapat yang pertama mengatakan, yang ada syariat, 6 orang. Pendapat kedua mengatakan, semua rasul-rasul ada syariat. Apa maksud syariat? Apa maksud syariat? Maksud syariat, hukum hakam tu lah. Mudah kata fiqh. Mudah kata gitu. Benda yang halal, ada yang haram, ada yang najisnya nak cuci macam mana, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, kan? Nak semayang cara-cara macam mana, berdiri ke, berguling ke, menungging ke, apa ke, kan? Itu dia panggil cara-cara ibadah. Syariat zahir. Pendapat yang pertama mengatakan syariat zahir, ada syariat zahir tu maksudnya fiqh ni, yang cara semayang, cara apa ni, ibadah zahir, 6 orang aja. Pendapat yang kedua, tidak. Bukan 6 orang. Semua rasul. Kita ambil pendapat yang dalam kitab kita dulu. Jadi pada Nabi Adam, pada ketika zaman Nabi Adam, dia ada syariat dia. Syariat tu yang halal haram lah. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Kita tak tahulah apa syariat dia. Sebab lama sangat. Cuma kita dapat teka. Sampai dekat kita, syariat Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Itu syariat dia. Boleh kahwin adik-beradik. Jadi bila boleh kahwin adik-beradik, kenapa kita boleh teka macam tu? Sebab kalau tak kahwin adik-beradik, nak kahwin dengan siapa anak-anak Nabi Adam tu? Manusia pertama kan? Kita dapat teka.
kita dapat kaji. Apa yang halal, apa yang haram. Tak tahulah waktu tu makan dinosaur ke apa ke. Kalau kata ada dinosaur lagi waktu tu, halal haram. Dia ada syariat sendiri. Okay. Mungkin makanan laut tak boleh makan kot. Makanan darat je boleh makan. Ataupun mungkin makanan laut saja boleh makan, makanan darat tak boleh makan. Tak tahu. Tapi ada syariat. Cara semayang dia. Cara semayang pun ada cara. Tak tahu macam mana. Tapi ada cara semayang. Bukan macam kita. Bukan macam kita. Mungkin semayangnya cuma sekadar sebut je, baca je, dah kira semayang, dan sebagainya. Itu zaman Nabi Adam. Masuk zaman, bukan masuk. Nabi Ibrahim juga dia ada syariat. Syariat dia sendiri. Maksudnya cara semayang. Sebab ada semayang. Setiap Rasul ada semayang dia. Cara semayang, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, macam mana cara cuci najis, semua berbeza. Anjing tu mughallazah ke tidak, babi macam mana, semua ada. Berbezalah pula dengan Nabi Adam. Syariat baru. Nabi Isa ada syariat baru juga. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, apa cara sembahyang. Nabi Nuh ada yang baru juga. Macam mana nak kahwin, apa yang boleh kahwin. Masa zaman Nabi Nuh, tak boleh dah kahwin adik-beradik. Zaman Nabi Adam dan Idris, katanya boleh lagi kahwin adik-beradik. Cuma nak kahwin adik-beradik tu, kalau contoh anak Nabi Adam ada 41 orang anak Nabi Adam. Jadi yang boleh kahwin, walaupun boleh kahwin adik-beradik, tapi tak boleh kahwin, anak Nabi Adam ni kembar. 20 kali Siti Hawa dia mengandung 20 kali. 20 kali beranak lah, 20 kali mengandung. Setiap sekali kandungan kembar 2, yang last sekali 1. Jadi maknanya 41 orang lah. Nak kahwin tak boleh kahwin sama-sama dalam kandungan tu. Dia kena kahwin dengan kandungan lain. Dia kena adik-beradik yang kandungan lain. Itu syariat waktu tu. Nabi Idris tak diberitakan. Kita mungkin kata, mungkin zaman Nabi Idris tu pun masih lagi boleh kahwin adik-beradik kot. Kita boleh kata gitu lagi lah. Tak adalah riwayatnya. Tapi Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh tak boleh dah kahwin. Adik-beradik tak boleh dah. Nak kahwin sepupu, masa tu dah ada sepupu kan. Anak sepupu, boleh kahwin. Begitulah syariat Nabi Muhammad SAW juga. Yang kita sekarang lah. Ada mughallazah, babi dengan anjing, kena basuh 7 kali, najis nak macam mana, semua ada lah. Syariat zaman Nabi Musa lain. Zaman Nabi Musa, syariatnya yang last sekali tu lelaki ke perempuan? Yang last sekali tu lelaki. Lelaki. Anak Nabi Adam yang terakhir adalah lelaki. Dan dia seorang Nabi. Dia seorang Nabi. Anak Nabi Adam yang tak kembar tu adalah lelaki. Namanya Syith. Syith. Nabi Syith. Nabi Syith ni dia ada terima suhuf. Dia ada terima suhuf. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul dia terima sama ada kitab ataupun suhuf. Dia terima suhuf. Jadi yang seorang tu adalah lelaki, Nabi Syith. Dia terima 10 suhuf. Jadi yang 41 tu kata sama kromosom manusia dengan manusia. Iyalah, itulah yang itu pun Allah, kajian-kajian macam ni ialah dia dipertikaikan. Sebab benda apa benda kajian, benda atas angin. Semua orang boleh sebut, dan bila kajian macam tu semua orang boleh bantah. Jadi saya tak berminatlah nak cerita, tapi memang betul lah. Yang ke-41 tu yang dia kata tu sama dengan kromosom manusia tu. Ya, betul. Cuma tu lah, bila kajian yang ni kata gini, waktu yang ni petikai, semua boleh petikai. Bentang-bentang benda lama. Semua tak boleh nak dakwa dia tu betul. Memang semua dakwa dia betul. Yang berlaku profesor tu kan, profesor perempuan tu kan, yang cerita tentang sejarah tu kan. Apa nama profesor tu lupa dah. Dengan orang lain yang tu kan dia jadi panas sekejap. Sebab apa? Benda lama, benda kajian. Bila benda kajian, dia kata begini. Kawan ni kata apa ni? Kata macam tu, mana bukti dia? Lama. Profesor Salihah. Ya kot. Alah, profesor yang terkenal tu lah. Yang duk viral tu lah. Profesor tu lah. Yang cerita tentang sejarah-sejarah tu lah. Kanturah tak kanturah lah. Jadi benda tu benda lama dan benda kajian. Jadi bila ada orang yang kata gitu, ada orang yang menidakkan, mencari bukti, kata mana bukti yang sedap, boleh semua boleh bercakap. Jadi benda macam tu benda atas angin kan.
Sama lah juga bab kromosom ni, sama lah. Benda-benda yang boleh diterima dan boleh ditolak. Tak salah diterima dan tak salah ditolak. Okay? Jadi syariat Nabi Muhammad memansuhkan syariat lain. Kalau dalam pendapat dalam kitab kita kata ada 6 syariat, dia memansuhkan. Sehinggalah Nabi Isa AS nanti turun nak bunuh Dajjal, turun untuk mematahkan salib, kan? Nabi Isa dia ada syariat dia sendiri. Tetap juga dia akan, bila dia turun nantilah. Ketika zaman dia ikut syariat dia lah. Bila dia turun nanti, tetap juga dia akan ikut syariat Nabi. Maksud semayang macam kita. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, semua sama macam kita. Walaupun dia tu Nabi Isa yang ada syariat sendiri. Tapi hanya pada zaman dia je. Kerana syariat Nabi Muhammad dia adalah syariat yang terakhir dan dia telah memansuhkan, membatalkan syariat yang lain. Itu pendapat yang pertama. Dan itu dari sudut syariat. Apa yang halal, apa yang haram, apa boleh makan, apa tak boleh makan tu kan, cara semayang sebagainya. 6. Tapi 6 orang. Tapi dari sudut akidah sama. Dari sudut akidah sama. Iaitu mentauhidkan Allah, jangan ataupun tidak mensyirikkan Allah. Sama. Yang beza, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Zaman Nabi Musa, kalau kena najis, kena tahi dekat baju, tak boleh basuh, kena gunting. Zaman kita, boleh basuh, hilang bau, warna dah rasa, lalukan air mutlak, selesai. Nampak beza tu? Berbeza. Zaman Nabi Musa, sehari 2 kali semayang. Cara semayang, macam mana tak tahulah. Berdiri ke, macam sujud ke, tak tahu. Sehari 2 kali aja. Kita, sehari 5 kali. Begitulah. Berbeza syariat. Tapi akidah, sama. Semua sama. Mentauhidkan Allah. Semua sama. Jadi, yang duk kecoh-kecoh tu, sama ada Ashabul Kahfi adalah Islam ataupun tidak, itu sekadar istilah Islam atau tidak. Tak perlu kita nak pening kepala. Sebab diceritakan tentang Ashabul Kahfi, penduduk gua. Dia duduk dalam gua kerana menyelamatkan akidah. Waktu tu kerajaan, pemerintah pada raja pada waktu itu suruh sembah berhala. Bukan mentauhidkan Allah. Dia nak menyelamatkan iman, nak menyelamatkan akidah, masuk gua. Ada 7 orang. Bawa seekor kambing. Seekor kambing pula, seekor anjing. Ketmir. Kemudian tidur. Bila tidur, bangun-bangun 309 tahun. Baru jaga. Dia tak perasan. Tak apalah. Zaman tu zaman bila? Zaman sebelum zaman Nabi pastinya. Adakah dia sebelum zaman Nabi Isa ataupun kemudian? Tak penting. Yang penting dia nak selamatkan akidah dia dan dicerita dalam Quran dan dipuji. Bila dia dipuji, Quran puji, maknanya akidah dia yang sama. Iaitu akidah mentauhidkan Allah. Tu yang dia nak selamatkan. Sebab tu dia masuk dalam gua. Jadi, adakah dia tu Kristian ataupun Islam? Tak payah. Tak payah cerita. Sebab dia tu mentauhidkan Allah. Dia nak selamatkan diri dia tu dia masuk gua. Jadi bila dia tu mentauhidkan Allah, kalau kita kata dia ni Kristian, Kristian ni mentauhidkan Allah ke? Innallaha salisu salasah. Ditolak fahaman yang mengatakan Tuhan tu 3 dalam 3, 3 dalam 1, 1 dalam 3 tu. Jadi bila kita sebut Kristian, mesti Tuhan dia 3. Sebab tak ada Kristian yang mengaku Tuhan dia 1. Cubalah tanya. Ada tak Kristian yang mengaku Tuhan dia 1? Mana ada, semua dia kata Tuhan dia 3. Tuhan, Kritus, Jesus dengan Rohul Kudus. Yang dia kata roh tu Maryam lah. 3. Kalaulah dia nak pakailah istilah Arab sekalipun. Allah, nak pakai istilah Arab. Allah, Isa, anak Tuhan, dan Maryam. Tetap juga 3. Jadi adakah Ashabul Kahfi itu Kristian? Lah.
Kristian tu Tuhan dia 3. Kalau Tuhan dia 3, diceritakan dalam Quran dan dipuji mereka ini 7 orang, maknanya Tuhan kita ada 3 ke? Jadi tak payah sembang dah sebenarnya. Simple aja. Habis tu zaman apa? Biarlah zaman apa pun, zaman mana sekalipun, tak penting. Kalau zaman sebelum Nabi Isa pun okey, selepas zaman Nabi Isa pun okey. Yang penting Tuhan dia satu. Yang penting dia nak menyelamatkan akidah yang mengatakan Tuhan dia Esa tu masuk dalam gua. Tu yang penting. Jadi tiba-tiba kita pula nak kata dia ni Kristian. Kristian Tuhan 3 lah. Cuba tanya orang Kristian. Tuhan 1 ke 3? Dia kata 3. Lepas tu orang Kristian pun marah. Orang Kristian pun marah. Apa lah? Tuhan kita 3. Ashabul Kahfi tu. Ashabul Kahfi Tuhan 1 lah. Bila Tuhan 1, tak payahlah. Dia agama tauhid. Agama tauhid. Agama mengesakan Allah. Nak namakan Islam? Namalah. Nak namakan Islam? Namakan Islam. Nak namakan apa? Nama yang penting agama dia tauhid. Mengesakan Allah. Simple. Simple aja. Akhir sekali takut-takut orang faham oleh kerana Ashabul Kahfi itu adalah Kristian, kalau faham dengan maksud Kristian, dan Kristian ada 3 Tuhan, maka okey je 3 Tuhan. Takut tak tahulah. Dia jadi kesan dia sangat panjang. Bila kita kata Ashabul Kahfi itu Kristian, sebab Kristian ada 3 Tuhan. Tak ada Kristian yang kata 1 Tuhan. Semua kata 3. Semua kata 3. Dalam Quran ni cakap innallaha salisu salasa. Diceritakan dah tentang Nasara yang ada 3 Tuhan ni. Jadi Ashabul Kahfi agama tauhid. Nak namakan apa? Nama yang penting mengesakan Allah. Tak ada lain lah yang mengesakan Allah ni, Islam aja. Dan itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan setiap rasul ada syariat baru. Jadi kata Nabi Adam, rasul syariat baru. Adam Idris ada syariat baru. Nabi Nuh ada syariat baru. Lepas tu Nabi Hud ada syariat baru. Di antara Nabi Hud dengan Nabi Soleh ada nabi-nabi. Bukan rasul, nabi saja. Nabi-nabi. Nabi-nabi tadi dia akan mengikut syariat Nabi Hud. Jadi maknanya nabi ramai, beratus ribu ramai. Rasul tak ramai, beratus saja, 300 gitulah, kita tak letak angka lah. Rasul tak ramai, nabi ramai sebab nabi dan rasul berbeza. Okey. Jadi bila macam tu di antara satu rasul dengan satu rasul ada nabi. Nabi ni akan memperingatkan balik tentang rasul sebelum. Contohnya Nabi Saleh dengan Nabi Ibrahim. Nabi Saleh dengan Nabi Ibrahim berapa ratus tahun? Kita ambillah 300 tahun. Setelah Nabi Saleh wafat, 100 tahun setelah Nabi Saleh wafat, Nabi Saleh ada syariat dia sendiri. Wafat, kemudian orang dah tak amal dah. Orang dah tak amal. Bila orang dah tak amal apa ajaran Nabi Saleh, kemudian diutuskan Nabi. Nabi saja. Nabi tu akan ingatkan, kau ingat tak? Kita ada Nabi Saleh 100 tahun lepas, maka kamu kembalilah kepada Allah, tauhidkan Allah, begini, semayanglah, begini. Maka jadilah teringat balik. Kemudian selepas 100 tahun, orang lupa balik, diutuskan Nabi lagi. Tapi cara semayang, apa hukum hakam sama dengan Nabi Saleh. Sehinggalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutuskan, syariat baru pula. Syariat baru, cara semayang baru, semua baru dah. Tauhid sama, iaitu mengesakan Allah. Kemudian Nabi Ismail dekat kan tu, Nabi Ismail dekat. Nabi Ismail beza lagi syariat. Nabi Lut pun dekat juga dengan Nabi Ibrahim. Ada kata anak saudara Nabi Ibrahim, ada kata sepupu Nabi Ibrahim, Nabi Lut ni. Kemudian Nabi Ishaq dekat ada syariat baru. Kemudian Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ayub, kemudian Nabi Shu'aib. Nabi Ayub dengan Nabi Shu'aib ni katalah 300 tahun. Setelah Nabi Ayub wafat 100 tahun, orang dah lupa agama. Maka diutuskan Nabi untuk memperingatkan, ingat tak ajaran Ayub dulu. Begitulah. Jadi maknanya Nabi ni ramai, Rasul ni tak ramai. Jadi Nabi ni apa function dia, apa fungsi dia? Dia mengingatkan balik ajaran Rasul sebelum. Sampailah Nabi kita stop, penutup segala Rasul. Bila penutup segala Rasul, waktu tu tak ada Nabi yang lain.
Kalaulah umat terdahulu, sekarang ni ada nabi-nabi ni. Dah beribu tahun, 1400 tahun. Sepatutnya dah kena ada nabi dah. Orang dah mula menyeleweng. Nabi baru, nabi yang lain sepatutnya ada. Oleh kerana nabi kita penutup segala nabi dan rasul, tak ada dah nabi. Habis tu siapa nak peringatkan kita ni, umat nabi ni? Para ulama. Sebab tu al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi, waris nabi. Jadi sekarang kita ikut ulama. Setiap 100 tahun akan ada satu ulama yang timbul. Mujaddid akan ada. Setiap 100 tahun. Begitulah perumpamaan, setiap 100 tahun akan ada Nabi. Pada umat terdahulu. Oleh kerana kita tak ada Nabi, kita ada ulama. Itu hebatnya umat Nabi SAW. Tak perlukan Nabi yang lain. Tak perlu. Cukup sekadar ulama diutuskan, kita dah boleh dengar. Walaupun dah beribu tahun. Kita masih lagi solat, macam mana Nabi solat? Walaupun dah beribu tahun. Dengan ulama' tadi tu. Dengan pesanan-pesanan ulama' yang ada. Jadi oleh sebab tu, sebab tu ulama' ni tak boleh buat main-main. Jangan buat main-main dengan ulama'. Ulama' dia waris Nabi. Pewaris Nabi. Kalau masih lagi boleh ada Nabi, ulama' tu Nabi. Cuma tak boleh jadi Nabi sebab Nabi kita dah penutup dah. Maka dia adalah warasatul anbiya. Dan itu janji Nabi. Janji Nabi kita. Setiap zaman akan ada, takkan lupa, takkan pupus, takkan hilang Islam. Sentiasa ada ulama mengingatkan sehinggalah nak kiamat nantilah. Nak kiamat nanti, habis lah. Orang tak sebut pun nama Allah dah nanti. Itu nak kiamat. Habis. Jadi pendapat dalam kitab kita cuma 6 orang je ada syariat. Pendapat dalam syariat yang lain mengatakan ada 300 lebih lah. Maksudnya ada setiap Rasul tu ada syariat baru. Tak kisahlah mana satu pun. Kita syariat Nabi kita juga. Dan yang terima kitab wajib diketahui. Yang terima kitab wajib tahu. Yang terima kitab mungkin lebih 4 orang. Tapi yang wajib tahu dengan tafsil dengan satu persatu 4 orang. Iaitu yang tersebut dalam Quran. Nabi Dawud Zabur. Nabi Musa Taurat. Nabi Isa Injil. Bukan Bible, Injil. Nabi Muhammad SAW Al-Furqan. Ataupun kita dikenali dengan Al-Quran. Jadi, Nabi Daud Zabur. Sebab terlalu lama, dah tak timbul lah cerita Zabur. Nabi Musa Taurat. Dah jadi Old Testament dah jadi tu. Nabi Isa dah jadi tu maksud telah diubah hingga menjadi Old Testament. Nabi Isa dah jadi New Testament daripada Injil. Nabi Isa terima kitab Injil. Akhir sekali jadi Bible. Old Testament, New Testament. Diubah. Nabi Muhammad, Quran, dan Allah janji nak jaga sampai kiamat. Quran takkan diubah, takkan boleh ubah. Sanya telah bersetuju segala umat atas mengatakan, setuju sekalian umat atas mengatakan anbiya itu setengah dengan setengahnya ada yang lebih dari yang lain. Memang telah tersebar, memang telah masyhur dan semua pakat bersetuju bahawasanya setiap Nabi dengan Nabi yang lain ada yang lebih dari yang lain. Ada lebih. Maksud Nabi ni lebih sikit, pangkat lebih sikit. Macam tu ada. Maka pada tentang kelebihan itu tidak dapat kita tentukan. Stop kejap. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa Injil banyak diubah? Injil banyak diubah sebab Injil asal tu dia gini tau. Sebenarnya Injil asal dah tak ada. Kerana mereka memang dikisahkan.
bahawasanya pendeta, orang-orang alim lah kita kata, orang-orang alim Injil masa zaman Nabi Isa diangkatlah. Nabi Isa diangkat umur 33 tahun, awal je sekejap je Nabi Isa menyampaikan, lepas tu dah kena angkat. Maka kita panggil orang-orang agama, bukan orang alim, orang-orang agama. Orang-orang agama dia ubah Injil tu. Ubah sehingga kan tak tahu mana betul mana salah dah. Sehingga hilang Injil ni. Setelah berapa ratus tahun saya terlupa, 300 tahun ke 200 tahun lepas pada tu, baru ditulis balik. Jadi maknanya Injil ni adalah tulisan beratus tahun. Hafalan, dia hafal, mula hafal. Kemudian dah diubah, tak tahu mana betul, mana satu betul, mana satu salah. Kemudian setelah beratus tahun, baru tulis balik. Yang dia tukar jadi Bible. Dia tak jadi Injil dah, jadi Bible. Dia sebab tu yang ada apa? Lukas. Apa lagi ya? Matthew. Ada 4 penulis. Ada 4 Luke. Ada 4 penulis. Penulis ni beratus tahun selepas Nabi Isa diangkat, baru tulis. Itu dia jadi Bible tu. Kenapa dia ubah? Sebab orang agama dia ubah. Memang ada riwayat dalam hadis-hadis cerita. Janganlah jadi kamu seperti umat-umat terdahulu yang orang agamanya ubah ayat suci mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu. Asalnya dalam Injil tu qadim. Qadim banyak makna kan? Qadim. Antara makna qadim yang lepas. Makna qadim tua. Makna qadim tu. Dan makna qadim dari sudut ketuhanan, Allah yang tidak ada permulaan. Qadim. Qidam. Jadi antara orang panggil qadim juga, dia tukar jadi father. Father tu kan apa, maksudnya orang lama. Asalnya father tu maksudnya bukan ayah. Maksudnya lama. Lama tu maksud dulu dah ada. Akhir sekali kalau kita mengaji sifat 20, kita panggil qidam. Tapi dia bila sebut father, dia faham father tu maksud ayah. Itu jadi ayah dan anak. Itu dia ubah. Jadi kenapa dia ubah? Orang agama dia ubah. Orang agama dia ubah. Dan ditulis pula, dihafal dan ditulis pula setelah beratus tahun. Saya tak ingatlah dia ada detail-detail dia berapa ratus tahun ditulis. Oleh 4 orang. Yang didakwa pengikut Nabi Isa. Yang didakwa Hawariyun. Itu semua dakwaan-dakwaan. Itu yang ada the last supper. Makanan terakhir Nabi Isa makan kali terakhir, dia kata makan terakhir sebelum disalib, dia kata disalib, semua dia kata. Tahu lah, dia memang orang agama dia ubah. Orang agama dia. Dan yang ubah tu ada kena-mengena dengan Yahudi. Yahudi yang ubah sekali. Sebab Yahudi itu Taurat, dia orang bermusuh. Yahudi. Nanti dia akan cerita tentang bab Yahudi tu. Jadi setiap rasul betul dia ada pangkat dia ada lebih ada kurang. Tapi tidak dapat kita tentukan. Kita jangan tentukan ini nabi ini lebih lagi. Oh, Nabi Zakaria lah lagi lebih daripada Nabi Yahya. Oh, kita tak boleh kata gitu, tak boleh. Tetapi rasul-rasul yang berpangkat ulul azmi itu terlebih afdal daripada rasul-rasul yang tiada berpangkat ulul azmi. Yang boleh kita letak pangkat hanya ulul azmi saja. Pertama, yang paling Nabi yang paling nombor 1, Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Rasul ulul azmi. Tambah lagi yang 4. Yang 4 lah, campur Nabi kita 5 lah. Lepas tu semua Rasul-Rasul. Habis Rasul Nabi Zakaria dengan Nabi Ilyas mana lebih? Kita tak boleh. Kita tak dibenarkan untuk tentukan. Oh, Nabi Isa lagi power. Nabi Nuh lagi, Nabi Nuh termasuk ulul azmi ya. Nabi Hud lagi hebat. Tak boleh. Yang hanya boleh letak Nabi kita, kemudian Rasul ulul azmi 4 orang, lepas tu semua Rasul sama. Kita tak boleh letak. Kita tak boleh kata Rasul ni Nabi lebih lagi, tak boleh. Malah lagi kita tak boleh kita kata Nabi Musa dengan Nabi Khidir.
maka lebih lagi Nabi Khidir. Tak boleh kata, tak boleh kata gitu. Tak boleh. Tapi ada orang kata gitu, Nabi Khidir lebih hebat daripada Nabi Musa. Sebab tu Nabi Khidir buat macam mana Nabi Musa dan sebagainya kan. Cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa tu. Sedangkan tak boleh. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Sebab Nabi Musa ulul azmi. Bila Nabi Musa ulul azmi, dia lebih daripada Nabi yang lain. Uh, maknanya yang mempunyai cita-cita yang kuat dan Tuhan dan tahan menanggung sabar. Itu maksud ulul azmi. Sangat banyak ujian yang Allah bagi dan dia sangat sabar. Yang ulul azmi ni. Maka kita boleh letak dia sebagai rasul yang terbaik, rasul yang mempunyai azam yang tinggi berbanding dengan rasul yang lain. Itu saja. 5 ni je. Nabi Ayub juga dia mempunyai kesabaran yang tinggi. Sebab dia kena penyakit. Anak isteri dia lagi. Anak dia tak peduli kat dia. Dia sabar juga dan diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ayub seorang yang sangat sabar. Tapi kenapa Nabi Ayub tidak termasuk dalam ulul azmi? Maka ulama kaji. Sebab Nabi Ayub ni terima, sabar dia tinggi. Terima dia ada penyakit, tapi orang lain tak nampak penyakit dia. Tapi dia terima penyakit bawah kulit. Dia isteri dia lari, anak dia lari, harta dia habis. Dia kaya, habis. Maka tetap juga Nabi Ayub sabar. Kenapa dia tak masuk dalam ulul azmi? Maka ulama kaji, ulama mengatakan yang kata ulul azmi ni menahan sabar daripada umat. Umat yang buat hal dengan dia, maka dia sabar. Sebab tu dia dan buat hal tu bukan kecil-kecil anak. Buat hal sungguh. Dan dia masih lagi sabar. Menyampaikan. Contohnya Nabi Nuh. Sampai 950 tahun. Oh, sabar. Bapak sabar. Habis tu Nabi Ayub. Nabi Ayub sabar dengan dirinya sendiri. Dengan penyakit. Bukan dengan umat. Kerana tu dia tak masuk dalam ulul azmi. Ni soalan stam. Soalan stam. Mengapakah Nabi Ayub tidak tergolong dalam Rasul ulul azmi, sedangkan di dalam Quran menceritakan tentang Nabi Ayub adalah orang yang sangat sabar? Jawapannya adalah Rasul ulul azmi tak termasuk Nabi Ayub kerana Rasul ulul azmi diberi pangkat ulul azmi kerana dia sabar terhadap umatnya dalam menyampaikan. Sedangkan Nabi Ayub dia sabar dari sudut menerima penyakit. Dia tengok penyakit, dia sabar. Maka yang paling afdal daripada sekalian anbiya dan rasul-rasul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 1. Memang Nabi kita nombor 1 lah. Kerana syariatnya kekal hingga ke hari kiamat. Maka dia boleh kita letak. Nabi kita nombor 1, boleh kita letak. Sebab syariatnya kekal sampai hari kiamat. Syariatnya itu memansuhkan syariat rasul-rasul yang telah lalu. Kalau rasul yang telah lalu boleh pegang anjing, dimansuhkan tak boleh pegang anjing. Kalau dulu cara basuh najis gini, dimansuhkan dengan syariat Nabi kita. Maka Nabi kita ni paling afdal lah. Nombor 1 lah. Sebab dia boleh memansuhkan rasul yang lain. Syariat rasul yang lain. Yang telah lalu. Sekalian umat jadi umatnya. Dan semua umat jadi umat Nabi. Ramailah. Ia memberi syafaat kepada faslul qada. Faslul qada ni ketika semua sedang mauqif menunggu untuk perbicaraan di hari kiamat. Beribu tahun berdiri menunggu penantian untuk bicara sama ada ke neraka atau ke syurga. Lama penantian dia. Penantian satu penyiksaan. Memang seksa sungguh. Tunggu lama. Tak tahu nak cari siapa. Siapa nak jadi ni? Kita dah dibangkitkan balik daripada kubur. Sekarang kita ni dah lama dah duduk di sini ni. Dah beribu tahun. Kita duduk dekat dunia baru 60-70 tahun pun rasa lama dah. 100 tahun rasa lama dah. Ini ribu tahun. Apa cerita ni? Nak jadi apa kita ni? Semua orang tak tahu nak buat apa.
Akhir sekali jumpa Rasul. Allah bagi ilham untuk jumpa Rasul tu, Rasul ni, Rasul tu, Rasul ni. Rasulul Azmi tu lah pakat jumpa. Semua tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu nak buat apa. Macam ni lah kau jumpa Rasul akhir zaman. Ni faslul qada ni. Faslul qada. Jumpalah Nabi Muhammad. Nabi kata, ya akulah orangnya. Maknanya tak ke afdal lagi? Tak ke Nabi kita duduk nombor 1? Sebab semua Rasul lain tak boleh buat apa. Tiba-tiba Nabi kita, akulah orangnya. Engkau datang kepada orang yang tepat. Maka Nabi pun sujud dan minta pada Allah yang dipanggil syafa'atul uzma. Maka berlakulah perbicaraan. Yang menariknya, ketika berlaku perbicaraan tu, beratur ikut turn lah. Siapa yang mati dulu, siapa yang lahir dulu, siapa yang hidup dulu, dialah yang bicara dulu, ikut turn lah. Tapi tidak. Nabi guna syafaat dia lagi untuk umat dia walaupun umat terakhir, tapi bicara dulu. Lepas semua umat Nabi kita lah semua bicara dulu, barulah umat-umat yang lain. Ni kabel nama dia. Kabel baik. Kabel ni. Nabi kabel besar kita. Maka dengan faslul qada pada hari kiamat, maka itu bermakna Nabi kita yang terbaik ataupun yang paling afdal. Dan banyak masyaqqah yang didatangkan orang kafir ke atasnya. Banyak masyaqqah kepayahan yang Nabi kita terima. Kita bacalah kitab Badrut Tamam setiap hari Rabu. Semalam lah. Setiap hari Rabu. Isnin, Rabu pertama, Rabu kedua, Rabu keempat. Badrut Tamam. Nabi kena macam-macam. Nabi kena macam-macam. Masyaqqah. Kepayahan. Yang orang kafir datangkan ke atas dia. Berbanding dengan Rasul yang lain. Maka Nabi kita tetap juga yang nombor 1. Okay. Bagaimana yang berlaku di dalam tarikh kehidupannya. Tarikh ni tawarikh lah, sejarah. Bagaimana yang berlaku dalam sejarah kehidupan Nabi. Pada menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Dalam nak menyeru manusia kepada Allah Ta'ala tu, macam-macam Nabi kita terima. Itu yang paling afdal, nombor 1 Nabi kita. Yang kedua, afdal. Boleh kita letak pangkat dia, nombor 2. Iaitu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Kerana ia sabar atas perintah Tuhan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi-Nabi yang lain tak disuruh sembelih anak. Oleh kerana itu adalah suruhan yang sangat susah untuk dibuat. Ujian yang sangat besar. Maka dengan dan sabar, kerana sabar ia Nabi Ibrahim dilontar oleh kaumnya ke dalam api di dalam masa pemerintahan Raja Namrud. Yang pertama, sungguh sembelih anak. Yang kedua, ketika Namrud tak puati dengan Nabi Ibrahim, nak baling Nabi Ibrahim ke dalam api yang besar, Namrud. Baling pula api yang sangat besar tu, tak boleh nak campak, tak boleh. Akhir sekali kena pakai apa benda tu? Yang buat kayu macam ni, letak kat sini, tarik, betul? Lepas. Benda tu. Bendalah tu. Sebab apa? Sebab nak dekat tak boleh, api besar sangat. Sampai kena pakai bendalah tu. Nabi Ibrahim sikit pun tak takut, Nabi Ibrahim sikit pun tak cedera. Apa dia panggil? Manjani. Pelik tu, manjani. Katapult. Apa tu? Bendalah tu lah. Saya tak kerti apa nama dia. Macam lestik tu lah. Macam tu lah. Tujuannya macam lestik tu. Tarik, lepas, pergi. Sebab apa? Sebab tak boleh dekat. Benda tu. Jadi bila macam tu, ada yang kata dia buat macam jongkat macam apa? Jongkat-jongkit lah. Macam tu, letak Nabi Ibrahim kat sini, jatuhkan batu kat atas. Maka Nabi Ibrahim pun masuk dalam api. Tak boleh dekat, besarnya api tu. Oi, dengan Raja Namrud. Yang Raja Namrud ni, suruh siapa nak pergi jumpa, kena merangkak. Tunduk kepala. Namrud ambil kaki dia. Yang pakai kasut, tak pecat kasut. Letak atas kepala. Siapa Tuhan? Tanya dulu.
Engkau Tuhan wahai Namrud. Baru angkat kepala. Engkau nak apa? Macam tu punya raja Namrud ni. Nak mengadap macam mana dengan raja yang zalim. Nabi Ibrahim tetap juga pergi. Sehingga macam-macam cubaan yang dia terima, maka dia duduk nombor 2. Boleh letak nombor 2. Yang ketiga afdal ialah Nabi Musa. Kerana sabar atas kezaliman Firaun kepadanya masa kecilnya. Kecil-kecil lagi Firaun dah buat macam-macam. Kalau tak adalah isteri Firaun tu, Asiah tu, Asiah banyak membantu Nabi Musa. Tapi daripada kecil lagi Nabi Musa kena seksa dengan Firaun. Apa yang kena seksa? Ia telah dimasukkan ke dalam tempat bakar roti. Tempat bakar roti yang sedang api menyala tetapi terselamat daripada terbakar. Masuk dalam microwave, oven. Firaun masukkan dalam tu, bakar. Tapi tak terbakar. Itu kecil. Dia tak kira besar lagi. Kena kejar dengan Firaun. Kemudian pula umat dia tak nak, umat dia banyak songeh. Senang cerita macam tu lah. Bani Israel banyak songeh. Macam-macam dapat manna wa salwa. Banyak songeh lagi. Nak macam-macam. Takkan burung je kami makan. Kami nak juga makan benda lain. Nak juga makan kari. Nak juga khutuk. Nak juga sup. Asyik burung. Weh, burung dari syurga tu. Habis tu, dapat makanan, tak, macam-macam hal. Suruh perang, tak nak perang. Ada 12 kabilah Bani Israel ikut Nabi Musa. Bila nak minum, ada satu berebut, bergaduh. Terpaksalah wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Keluar, terpaksalah Nabi Musa ketuk batu, keluar 12 air mata. Supaya setiap satu kabilah tak bergaduh. Banyak hal. Sedangkan Nabi kita, ketika tak ada air cuma ada sikit. Nabi masukkan jari dia, masukkan tangan dia. Air jadi banyak. Daripada satu sumber pakat-pakat minum, berpuluh orang, beratus orang pakat-pakat minum. Menandakan kita ni senang untuk bersatu sebenarnya. Umat Nabi. Umat Nabi Musa tidak. Macam-macam hal. Lepas tu pula, bila Nabi Musa menjanjikan tanah yang bahawasanya Bani Israel akan duduk kat situ, iaitu Palestin. Dia panggil tanah yang dijanjikan. Nabi Musa janji. Tapi dengan syarat kena masuk sini. Sampai je separuh jalan, dia orang tak mau ikut. Dia orang kata tempat tu tempat ji bertandang lah. Macam-macam hal. Kena perang lah, kena itulah, takut mati lah. Akhir sekali, berundur. Dia orang berundur. Nabi Musa je masuk. Sehingga kan, Nabi Musa ambil satu batu, baling di antara sempadan Palestin tu. Nabi Musa baling. Pshuh. Ya Allah, kau jadikan kubur aku dekat kat mana aku baling batu. Jauh tu. Tak nak kat sini. Tak nak. Sebab apa? Sebab tu umat dia teruk sangat. Akhir sekali, dapat dekat penduduk-penduduk Palestin yang ada sekarang. Tiba-tiba, dorang ni yang mengaku Zionis Israel ni, tiba-tiba dia kata itu tanah yang dijanjikan. Ni perangai dia. Sebab tu dia nak sangat tanah Palestin. Sampai sekarang ni yang duduk bom-bom tak habis-habis lagi ni. Sebab dia kata itu tanah yang dijanjikan oleh Moses, Nabi Musa. Dah engkau yang lari dulu. Siapa suruh lari dulu tak duduk kat situ? Kenapa tak nak masuk waktu tu? Kata tempat ji bertendang. Maksud ji bertendang tempat yang tak elok lah. Tengah padang pasir. Masa tu lah. Lepas tu pula kena perang, nak kena itu, kena ini, kena berjalan jauh. Kau yang tak nak, kau dah patah balik kan? Kemudian diberi kepada umat lain. Yang kau nak ambil balik, kenapa? Ni dia orang. Itu cerita yang sampai sekarang. Macam-macam lah sebab-sebab yang lain. Itu antara sebab yang nak sampai sekarang. Sebab Nabi Musa janji kat dia tanah tu. Dekat Palestin. Nabi Musa janji. Cuba dia tak nak. Tiba-tiba dia nak balik. Maka yang ikut Nabi je lah yang duduk kat situ. Yang ikut Nabi Musa saja yang duduk dekat situ. Tak ramai. Tiba-tiba dah beranak pinak dah sampai sekarang, nak ambil balik. Dia minta kat Nabi Musa. Tu dorang ni perangai dorang. Dia panggil tanah yang dijanjikan.
Padahal dia lagi, bukan dia lah, keturunan dia lagi. Ini perangai huduh Bani Israel pada waktu tu. Itu yang nombor 4. Jadi susah Nabi Musa kena macam-macam. Maka duduk nombor 3. Okey lah. Yang keempat afdal ialah Nabi Isa kerana banyak sabarnya yang disakiti oleh Yahudi. Nampak? Yahudi dia menyakiti Nabi Isa. Sepatutnya Kristian kena marah dengan Israel. Itu kata tu. Kepala otak Israel ni, Israel sekarang ni hebat. Sepatutnya orang Kristian sekarang ni dia kena marah dekat Israel. Tapi Israel dapat pegang dia. Israel sekarang bukan Bani Israel, Israel sekarang. Zionis lah kita panggil kan. Sebab Israel ni banyak makna. Ya Bani Israel ada yang baik. Israel dengan maksud Nabi Yaqub pun nama Israel juga. Israel secara umum macam kita juga ada baik ada jahat. Israel sekarang Zionis yang jahat tu. Jadi kita kena pastikan betul juga sebut tu. Yang sebut Israel bukan bermaksud Nabi Yaqub. Sebab Nabi Yaqub ada 2 nama. Satu nama Yaqub, satu lagi nama Israel. Jadi Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yaqub yang daripada Nabi Ishaq dan ke bawah. Bukan adik-beradik Nabi Ishaq dan ke bawah. Jadi yang keempat Nabi Isa kerana banyak orang Yahudi sakiti dia sehingga ia hendak dibunuh. Orang Yahudi yang nak bunuh tu. Tetapi diangkat Allah Ta'ala ke langit pada umur Nabi Isa 33. Hanya yang dibunuh mereka yang serupa dengan Nabi Isa. Bukanlah Nabi Isa yang dibunuhnya. Allah menyerupakan muka orang Yahudi lain macam Nabi Isa ketangkap, dialah yang kena salib, dia yang kena bunuh sebenarnya. Nabi Isa diangkat ke langit. Maka oleh kerana Nabi Isa daripada kecil lagi macam-macam ujian yang dia terima, maka dia boleh letak nombor 4. Nombor 5 ialah Nabi Nuh kerana sabarnya akan apa-apa yang disakiti oleh kaumnya. Sehingga 1000 tahun ia menyeru kaumnya. Ada kata 1000 tahun, ada kata 950 tahun. Ada kata Nabi Nuh ni 1000 tahun. Tapi dia dilantik menjadi Rasul umur 50. Jadi maknanya dia menyeru 950 tahun. Tak kisahlah. Yang penting lama ni, ratus-ratus tahun, 900, 1000 tahun. Tidak beriman melainkan sedikit je. Yang beriman ada riwayat kata 83 orang je. Yang naik atas bahtera Nabi Nuh. Malah anak Nabi Nuh sendiri pun ada yang tak beriman. Ada yang tak beriman. Isterinya ada yang tak beriman. Jadi Nabi Nuh ni sabar. Disakiti. Buat bahtera. Orang kata Nuh gila, Nuh gila, Nuh gila. Buat bahtera, buat kapal atas bukit. Bawa kayu. Dengan pengikut dia. Beberapa orang. Gila. Orang buat dekat laut, dia pergi buat kat atas bukit. Gila. Kena macam-macam. Pergi dakwah. Orang gila. Pergi jauh-jauh lah. Macam tu. Tutup telinga. Sebab apa? Orang gila tengah cakap. Orang gila buat kapal atas bukit. Marilah dakwah. 950 tahun. Atau dalam kitab kita 1000 tahun. 1000 tahun. Oh, memang sabar sungguh. Nabi Nuh. Sehingga kan bila tengah-tengah buat tu, dah buat lantai, dah buat bahtera tu, dah buat lantai semua. Adalah riwayat-riwayat, tapi ada kata ni Israeliat. Ada kata tidak, tak apalah kita buat cerita kan. Ada yang orang buta. Ada ramai orang pergi berak dekat dalam tu sebab dengkinya dekat Nabi Nuh. Dia dengki. Maka pakak-pakak pergi berak. Bukan dengki lah, dia tak nak. Nuh, kau duduk diam. Dia menyampaikan. Nabi Nuh kan kira Rasul menyampaikan. Kau duduk diam. Tak apa. Akhir sekali marah-marah, pakak-pakak pergi berak, pergi kencing dalam bahtera dia. Yang batu tu tak siap lagi. Kencing, berak, busuk. Macam mana Nabi Nuh pening paling macam mana aku nak buat ni, kena basuh ni. Penuh, besar. Besar bahtera tu. Kapal tu besar. Akhir sekali, balik fikir dululah macam mana nak buat rancangan. Tak payah. Rancangan Allah lebih sempurna. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Perancangan Allah lebih sempurna. Macam mana? Ada seorang buta nak berak juga. Allah, dah lah buta.
Tapi nak pergi ke sana takut. Sebab tak nampak buta. Dia minta orang tolong bawa aku pun nak berak juga ah. Noh ni semak serabut aku. Aku pun nak berak juga. Pergi sampai busuk sangat, yang hantar dia kata kau pergi naik sendirilah, ni jalan dia. Dah dekat dah tu dekat depan. Dia pegang naik batu tu. Aku tak tahan nak bau busuk. Nanti aku tunggu kat bawah ni. Pergilah naik orang buta tu. Naik, nak berak dah pun tergelincir. Licin kan, tai. Penuh tai. Tergelincir. Tersembam muka. Yang buta tadi celak. Hei, nampak? Wow. Wow. Turun elok-elok aje. Mana tongkat kau kau nampak? Kau tahu tak? Maka viral lah. Viral lah pada waktu itu. Kau tahu tak? Tahi ini sebenarnya ubat. Aku daripada buta sekarang dah celik. Ubat. Ya. Aku ada sakit kulit dekat sini. Kau cuba ambil tahi tu. Pergi naik ambil tahi. Yalah, elok lah. Macam tu lah. Yalah. Pokok-pokok balik dua orang ni. Apa lagi? Viral lah. Masuk WhatsApp lah. Waktu tu tak tahulah macam mana. Viral. Semua orang dengar. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Tak apalah yang tak percaya. Yang percaya tu pergi, anak dia ada sakit kembung perut, pergi ambil tahi itu, sapu kat perut. Oh, lega. Ada yang sakit luka, ada yang macam-macam ada. Ada yang muntah-muntah campur air minum kot. Agaknya, tak tahu dia buat macam mana. Pakak-pakak makin viral lagi. Akhir sekali, pakak-pakak ambil licin. Tu kata, wa makaru wa makarallah. Semua orang merancang. Wallahu khairul makirin. Perancangan Allah sempurna. Akhir sekali, licin. Licin. Ada yang tak puas hati lagi. Oh, macam mana ni? Macam mana ni? Aku pun nak ubat, tak dapat. Kau lambat. Aku sempat ambil lah sikit tahi ni. Tahi ubat power ni. Macam mana nak buat? Macam ni. Akhir sekali, kokok. Kokok. Orang Kelantan panggil kokok. Apa benda? Apa lah kokok? Kokok apa kokok? Maksudnya, dah tak ada dah. Licin. Licin mon Kokok lah. Apa kokok? Apa istilah? Macam, apa dia panggil? Ambil lah sekali dengan kayu-kayu tu. Kikis. Kikis. Kokok tu kikis. Ya, kikis. Ambil kayu. Kayu ni pun mujarab maksudnya ambil. Sebab ada kesan-kesan tai sikit. Ada kesan-kesan air kencing sikit ni. Jadi kalau rendam ni boleh buat ni. Muka berseri ke apa ke benda ni. Oh, sampai kikis. Maka licin. Tak perlu buat apa dah. Licin. Nabi Nuh, alhamdulillah, selesai. Sambung buat bahtera. Jangan main. Perancangan Allah. Tapi Nabi Nuh, dia terima banyak lah. Orang kata dia gila, orang kata macam-macam. Sampaikan apa yang dia buat. Padahal tak kena-mena dengan orang pun. Orang siap berak apa semua. Maka bolehlah letak dia nombor 5. Selain daripada 5 ni, haram letak nombor. Jadi kita boleh kata, Nabi yang paling afdal, Nabi Muhammad. Nabi yang kedua, yang afdal yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi Nuh. Yang keenam, Nabi Zakaria. Tak boleh. Haram hukumnya, tak boleh. Yang keenam, Nabi Ilyas. Tak boleh. Yang ketujuh, tak boleh. Yang Nabi itu macam mana? Masuk yang keenam, seterusnya, semuanya sama. Macam itulah, kita kata semua sama. Jadi nombor 6 adalah semua rasul-rasul. Macam tu. Nombor 7 adalah semua nabi-nabi yang bukan rasul. Boleh sebut. Yang tu boleh. Dalam grouping boleh. Nombor 6 semua rasul. Nombor 7 semua nabi-nabi yang Allah utuskan. Nombor 8 semua para malaikat. Boleh. Nak buat grouping. Tapi kalau nak letak satu-satu haram, tak boleh. Hanya ni 5 ni je boleh. Letak numbers. Wallahu alam. Cukup setakat tu dulu. Kita masuk akan datang, wajib melebihkan pengetahuan pada Nabi kita. Wajib kita tahu dalam banyak-banyak rasul-rasul, wajib kita tahu Nabi kita lebih sekali. Bukan Nabi lain, Nabi kita. Ada soalan panjangnya. Pada zaman sekarang terlalu banyak pendapat dan kekeliruan dalam syariat menyebabkan orang yang baru masuk Islam atau baru terbuka hati nak kenal agama tersalah dengan syariat yang benar, sampai ada di antara mereka yang mengikut pegangan Wahabi dan Syiah. Adakah
Allah. Adakah mereka dimaafkan dengan pegangan tersebut sebab banyak sangat kekeliruan hingga mereka tak tahu nak beza yang mana betul, yang mana salah? Adakah mereka dimaaf? Tak maaf. Malah saya pun pernah Islamkan lah seorang ni, orang Cina. Ya. Tapi lepas pada tu dia tak datang jumpa dah, hilang. Tahu-tahu dia duduk dengan orang Iran. Jumpa dekat apa nama tempat tu? Jumpa dekat Tesco. Saya jumpa dia dekat Tesco, dia tengah makan dengan orang Iran. Yes. Tak boleh buat apa Syiah. Syiah. Ataupun mungkin Wahabi dan sebagainya. Adakah dimaafkan? Tak maaf. Tak maaf. Sebab apa kata tak maaf? Sebab setiap orang hendaklah diwajibkan dia untuk mencari akidah yang benar. Maka dia kena carilah. Jadi dia kena cari lah. Kalau kata maaf, tak maaf. Jadi siapa yang bertanggungjawab? Kerajaan ada tanggungjawab dia. Orang-orang yang menyampaikan ustaz-ustaz ada tanggungjawab dia. Macam itulah. Macam mana? Tak maaf. Tak maaf. Kalau Syiah, Wahabi, tak maaf. Cuma kadang-kadang pegangan dia bertukar jadi pegangan kufur. Ada juga, itu kufur terpaksa nasib. Macam mana Syiah yang kufur, tuan-tuan. Ada pegangannya tak kufur, masih lagi Islam. Masih lagi iman. Cuma salah pegangan. Fasik, dosa besar. Ada juga gitu. Adakah maaf? Tak maaf. Maka dia wajib mencari. Wajib dia mencari. Mencari-cari yang mana benar. Nak buat macam mana? Itu je lah nak jawab. Kalau jawapan pendek gitulah. Sebab kita bukan soal jawab kan. Saya cuma baca sekali. Soalannya adakah maaf? Saya jawab tak maaf. Dia kena mencari juga. Dan orang yang sekeliling perlu menyampaikan. Bukan dekat orang masuk Islam je. Orang yang dah lama masuk Islam pun tak maaf juga bagi dia. Dan kita wajib menyampaikan dengan dia dengan hikmah. Kena sampai dengan hikmah. Jangan marah-marah dia. Hikmah. Okey, wajib melebihkan pengetahuan tentang Nabi kita. Tangguh dulu, kita sudah ingat tasbih kafarah dan surah Allah Subhanahu. Baik, rakaman risalah tauhid daripada awal sampai sekarang ada dalam YouTube nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.